بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di depan kaca TV, yang berada di online sekarang ini. Saya doakan terus bahagia, terus istiqamah bersama Al-Quran. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberkati majlis ini. Pada hari ini kita akan terus membaca, memahami dan juga terus ingin mengamalkan kepada Al-Quran ini, ya, agar kita terus dilindungi di bawah lembayung naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat hari ini Ustaz ya? Ya. Kita dah 15 Ramadan Ustaz. Masya-Allah. Ya, dan kita ada berita sedih pada pagi ini, kepergian seorang insan yang amat bermanfaat ya kepada bumi Malaysia, Allahyarham Ustaz Ismail Kamus ya. Dia punya lawak-lawak dia itu ya, bukan sekadar lawak tetapi ada mesej yang dibawakan yang moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah kita doakan kerahmatan di Allah ampunkan Allahyarham Ustaz Ismail Kamus agar kita terus meneruskan perjuangan kerana beliau dipanggil pada hari yang mulia Jumaat, pada bulan yang mulia, dan dalam orang ingat beliau dengan kenangan yang indah Ustaz ya. Masya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan surah kita yang ke-41, surah baru pada hari ini, surah Fussilat. Surah Fussilat ini adalah surah yang amat bermakna. Pada tahun 10 Hijrah ataupun ketika 10 tahun kenabian, bukan Hijrah, maksudnya Nabi berdakwah 10 tahun di Mekah Ustaz ya. Turun surah-surah yang dinamakan Hawamim. Ada 7 surah Hawamim dan kita ingin melihat bersama apakah isinya, apakah motivasi untuk Nabi, apakah yang berlaku pada Nabi, apakah motivasi untuk kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita mulakan dulu kita bersama Ustaz Tirmizi bacaan Ummul Quran. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah daripada surah Al-Fatihah Ustaz ya. Surah Al-Fatihah ini kita baca pada setiap kali waktu solat ya, mengingatkan kita kepada 3 perkara penting, iaitu tentang tauhid iman kepada Allah, tentang ibadah kita ini adalah hamba yang perlukan pertolongan Allah, dan juga yang ketiganya jalan hidup ya, jalan hidup yang kita minta jalan yang lurus, dan kita doakan keampunan dan juga rahmat kepada Allahyarham Ustaz Ismail Kamus yang juga telah menunjukkan macam-macam kepada saya lah ya Ustaz ya. Waktu kecil-kecil dulu kalau dengar kasetnya ke ya, ceramah dia kadang-kadang ulang balik ya kan, ulang balik kerana bahasa yang mudah yang digunakan untuk saya sebagai anak kecil ingin memahami tentang Islam dan juga Al-Quran. Moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah juga, ayah-ayah, ibu,
dapat mengambil contoh daripada teladan Ustaz Ismail Kamus ini. Beliau meneruskan perjuangan para rasul, para sahabat, di mana pada hari ini kita akan melihat kepada surah Fussilat, surah yang ke-41 pada halaman 477. Surah ini dinamakan surah kumpulan Hawamim, Ustaz ya. Ada 7 surah yang dikategorikan surah Hawamim, dan saya mengucapkan terima kasih pada semua yang mengikuti pada hari ini ya. Saya tengok dekat Facebook ada Tuan Imran Syawal Syamsuddin kata hari ini saya minta bos kerja separuh hari ya untuk fokus pada Quran. Subhanallah ya. Mungkin cabaranlah kalau di Kuala Lumpur ya, kalau di Kelantan, Terengganu tu hari Jumaat ni memang dah cuti ya, tapi kalau tuan-tuan berehat yang bekerja boleh ambil kesempatan untuk melihat balik, kalau tak sempat juga ulangan pada pukul 10 pada malam ini insya-Allah. Baik, jadi surah Hawamim yang kita akan tengok pada hari ini Ustaz ya. Mari kita tengok sedikit apakah yang dinamakan, apakah surah Hawamim ya. Menariknya surah Hawamim ini dia susunannya dalam Al-Quran, surah 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ada 7 surah, dan turunnya pun pada urutan yang sama ya. Urutan yang sama, susunan dalam Quran pun sama. Berbanding dengan surah Baqarah itu diturun dekat Madinah tapi diletakkan nombor 2 dalam mushaf kita. Kalau ada yang tanya apa hikmah diletakkan ataupun susunan begini, susunan beginilah yang berada pada langit atas ya Ustaz ya. Daripada atas itu ke bawah itu memang susunan begini, cuma turun kepada Nabi itu berbeza-beza. Lantaran apa? Kerana ada cabaran. Nabi berfikirkan masalah di Mekah itu, turun surah Al-Alaq. Nabi dikecam, turun surah Yasin. Nabi down, turun surah Yusuf. Nabi ingin memimpin di Madinah, turun surah Al-Baqarah. Dan Nabi mengalami cabaran Uhud, kalah round kedua tersebut, turun surah Ali Imran. Jadi turunnya itu berdasarkan kepada masalah cabaran yang Nabi hadapi, tetapi akhirnya kita kena belajar surah demi surah ikut turutan ini agar bila kita ada masalah kita tahu dekat mana yang kita ingin cari solusinya insya-Allah. Dan apakah kesamaan surah Hawamim ini? Yang pertama ialah nama surah ini ya menjelaskan bagaimana untuk menyampaikan dakwah. Kalau Ghafir itu maksudnya Allah memang mengampunkan. Kalau ada orang buat silap ketika kita mengajak orang ke arah kebaikan, kita kena ampunkan. Kalau Fussilat ini Allah terus menyampaikan mesej yang lebih jelas ya, mudah dicerna. Fussilat yang diterangkan agar apa? Agar jangan jadi alasan bahawa orang-orang pada zaman Nabi itu kata kami tak tahu ya. Dan sebenarnya tuan-tuan mengikuti program Quran Time ini, ia adalah fasal ya, dia adalah pelajaran demi pelajaran, sikit-sikit ya, sikit-sikit agar mudah dicerna, dan moga-moga inilah yang akan menyebabkan kita makin lagi sedar kepentingan Al-Quran. Pasal semua 7 surah ini dia ada kaitan dengan Quran. Lepas Hamim saja mesti cerita pasal Quran, dan kesamaan yang lainnya ialah dia ada cerita tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Dia ada babak-babaknya, sudut itu, sudut sana yang akan dibawakan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan dengan ayat nombor 1 hingga ayat nombor 5 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Baiklah, terima kasih fadil sahabat saya Ustaz Fazrul, penonton-penonton umat Al-Quran, umat yang telah dianugerahkan mukjizat yang sangat agung Al-Quranul Karim. Alhamdulillah hari ini kita bersama dalam surah Fussilat ya. Walaupun ia bukanlah surah yang menjadi surah pilihan di kalangan masyarakat Melayu kita, tapi saya rasa satu surah yang sangat baik untuk kita tadabbur ya, bersama-sama dengan Fadil Ustaz. Namun sebelum tu sama-sama kita gemakan ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam hati kita sebelum kita mentadabburinya insya-Allah. Sama-sama kita membaca daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 1 hingga 5 ini memulakan perbincangan kita surah Fussilat, ya. Surah Fussilat sebagai satu daripada surah Hawamim yang bercerita tentang bagaimana Allah memberi hujah, membantu Nabi, memberi semangat kepada Nabi pada tahun sekitar 10 kenabian, ya, bukan 10 hijrah, 10 tahun kenabian. Nabi daripada 40 tahun ini berlaku sekitar umur 50 tahun, ya. Nabi bersama dengan sahabat, dan ini kalau dikomentar oleh ulama seperti Syekh Abu Ala Al-Maududi, dia menyatakan bahawa ini fasa yang ketiga di mana usaha untuk membunuh Nabi dilakukan. Maka turun 7 surah ini, ya, mengikut turutan yang kita lihat hari ini, surah Fussilat. Apakah mesejnya, tuan-tuan? Mesejnya ialah Hamim, yang tahu hanyalah Allah, yang tak tahu adalah kita, Nabi dan juga para sahabat yang membaca ayat ini. Maksudnya ketika nak melihat kepada bagaimana menguruskan orang-orang yang menentang, sebenarnya saya tak tahu, ya, para sahabat tak tahu. Dengan sikap inilah yang kalau kita bina setiap kali kita membaca huruf muqataah itu, maka Allah akan memberikan hadiah kepada kita. Apakah anugerah tersebut? Tanzilum minar rahmanir rahim, ya, satu anugerah yang diturunkan Al-Quran itu daripada yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya, Allah menerangkan pasal Al-Quran, dan inilah juga yang dibawakan pada setiap surah Hawamim ini, surah Hamim. Mengapa Allah bawakan Quran, ya? Sebenarnya selepas daripada Allah bersumpah dengan ataupun huruf muqataah ini dalam surah Al-Baqarah, memang zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam surah Ali Imran pun sama, dalam surah Sajdah pun ustaz, ya. Kalau katakan pagi tadi ataupun bagi sesetengah membaca pagi tadi surah Sajdah ada berkaitan dengan Quran. Dalam surah Rum tidak cakap pasal Quran lepas Alif Lam Mim, ya, bercakap tentang dikalahkan Rom. Kalau lepas surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, lepas itu terus Allah bercakap tentang ujian. Pasal bagi orang yang sedang ada ujian, sebenarnya ia adalah satu petanda yang besar. Pelajaran daripada Allah sama pelajarannya dengan Al-Quran. Istilahnya kalau baca Quran ini book smart. Tapi kalau katakan menghadapi ujian dalam hidup kita sekarang ni, COVID-19 ustaz, ya, ada yang kereta dah banyak, ya, tetapi kita masih lagi kena berdoa. Kita kena berdoa dan berdoa agar Allah pelihara kita, dan itu adalah pelajaran penting. Pasal ada orang, tuan-tuan ustaz, ya, waktu senang dia mungkin tak berdoa, ya, tetapi bila dah susah itu dia berdoa. Dan harapnya kita adalah orang yang mendapat pelajaran daripada COVID-19, dan pelajaran terbaik yang kita dapat ini adalah Quran time ustaz, ya. Baca Quran, kita faham sedikit. Surah Fussilat tak famous, tetapi kita tahu bahawa pada ayat yang ketiga itu kitabun fussilat. Ada perkataan fussilat itu, kitab yang dijelaskan. Dia ada, kalau istilah fasala itu, dia sesuatu yang mudah dicerna, dia bagi sikit-sikit fasal. Kalau satu buku itu ada banyak fasal dalamnya, maka Quran ini bersifat sesuatu yang mudah dijelaskan, ayatuhu, kebesaran Allah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang berilmu, ya, yang ingin mengerti. Itu sebabnya kalau kita baca terjemahan, kita insya-Allah boleh faham. Tetapi bila kita belajar sedikit bahasa Arab, saya menyeru pada tuan-tuan yang berada di rumah, mungkin dah ada pengalaman dengan Quran time ini, kita nampak bahawa sebenarnya bahasa Arab ni penting ustaz, ya. Bila terjemahan tu ada perkara yang hilang. Contohlah, ya, pada ayat ketiga itu terjemahannya kitab. Tetapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kitab ada kaitan dengan kataba, menulis. Maksudnya kitab ini adalah sesuatu yang tertulis, yang termaktub, yang menjadi perlembagaan. Jadi impact kita memahami istilah itu dalam bahasa Arab sedikit-sedikit. Harapnya tuan-tuan mengikuti Quran time ini dapat 3-4 vocab, perbandaran kata, catat di kertas. Harapnya nanti di hujung Quran time kita, bila hujungnya ustaz?
Itulah. Belum pasti lagi Ustaz ya, belum pasti lagi. Harapnya nanti tuan-tuan ada compilation vocab yang harapnya itu juga menjadi bukti kepada Allah, ya Allah, saya ni bukan orang Arab, tapi pasal baca ayat nombor 3 saya bersemangat untuk menjadi orang yang mengerti apa yang engkau cakap, ya Allah, aku belajar sikit-sikit through Quran time je. Tapi kalau tuan-tuan dapat cari kelas lebih lagi bagus. Allah menyambung pada ayat yang keempat, Allah bercerita tentang basyiran wa nadhira, ya, iaitu khabar gembira dan peringatan yang ada di dalam kitab ini. Dan rupa-rupanya basyiran wa nadhira itu juga adalah tugas para rasul. Itulah tugas Rasul yang membaca surah ini. Bila tengok, dalam Quran ini ada khabar gembira, ada amaran, maka itu juga tugas bagi Rasul dan juga kita ketika memimpin anak kita, organisasi kita tuan-tuan ya, dalam keluarga, kita perlu ada basyiran wa nadhira. Beri khabar gembira, tapi ada juga masa memberi ancaman. Bukannya semua masa kita gembira dan bukan semua masa kita memberi ancaman. Pasal ada juga orang yang kata mesti cakap positif saja Ustaz. Jangan cakap jangan. Kan? Jangan negatif, jangan semua tak boleh. Yang penting ialah positif sahaja. Tapi sebenarnya Allah mengajar kepada kita, Rasul bersifat basyiran wa nadhira, Quran bersifat basyiran wa nadhira, tetapi ada orang yang tak nak dengar. Ya, dalam ayat keempat itu, dan mereka cakap apa ketika mereka tak nak dengar itu? Hati saya ini tertutup ya atas apa yang kamu ajak, dan telinga kami ini ada penyumbat, wa min bainina, dan antara kami dengan kamu ini ada ada hijab, ada dinding. Jadi apakah yang mereka bagi alasan? Maka Allah cakap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kalau ada orang yang buat begitu, jomlah kita baca Quran. Saya sibuklah, kan? Jomlah kita baca Quran, dengar sikit. Tak apalah awak dengar, saya ni dah sibuk dah ni, dah PKPB ni, saya dah mula sibuk, tak sempat dah. Maka apakah seruan Allah? Fa'mal innana amilun. Engkau beramal dengan engkau, saya beramal dengan saya. Pasal apa? Jangan sampai kita stres dengan jawapan orang lain, tetapi kita terus mengajak panduan yang akan Allah bawakan pada kita dalam surah Fussilat. Jadi kita Ustaz, kita nak menyambung pada ayat nombor 6 hingga 8 bersama tuan-tuan. Baik, begitulah hebatnya, agungnya Al-Quranul Karim. Sebagaimana Ustaz Fazil sebut, walaupun kita tak faham bahasa Arab, betul, tapi kita semangat nak belajar Al-Quran dengan mentadaburinya. Orang kata apa, mukjizat Al-Quran ni, daripada huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya, ayat-ayatnya, pengajaran dan nasihatnya, itu semua adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dianugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya kepada bekas mufti Mesir, kenapa orang Al-Quran ni sejak 14 abad dahulu diturunkan, orang baca sampai sekarang tak pernah jemu Al-Quran ini. Kerana kadang-kadang kita bukan orang Arab. Betul. Dan ada yang bahkan anak-anak kita yang hafal Quran pun mereka bukan orang Arab. Kadang-kadang tak faham bahasa Al-Quran pun. Tapi mereka mampu untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Bahkan kalau logik kita fikir, kalau kita tak faham bahasa sesuatu tu, takkan kita nak baca. Contoh Ustaz, mungkin bahasa yang kita tak faham, Kazakhstan umpamanya. Adakah kita akan beli buku untuk baca? Tak beli kan. Tapi Al-Quran ni dia pelik. Kenapa? Dia adalah mukjizat. Walaupun Ustaz sebut tadi tak faham bahasa Arab, tapi kita akan tak pernah jemu rasa nak baca Al-Quran kerana ia mukjizat yang sangat agung, yang ada bersama-sama dengan kita, yang kita boleh pegang, yang kita boleh lihat, yang kita boleh belek, yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dia bercakap tentang kita mudah belajar Quran ni Ustaz ya. Di Turki saya pernah pergi satu tempat itu, mereka kata bahawa ulama di sana berjuang untuk dapat baca Quran itu sampaikan pada sekitar tahun 20-an 30-an itu, kalau dah orang tu bau taik kuda saja, kita tahu dah dia bau lepas baca Quran. Masya-Allah. Pasal waktu itu Quran tak boleh dibaca di khalayak macam tuan-tuan berada depan TV ni, saya baca begini kan, tak boleh. Kalau nak baca Quran itu mereka tanam sorok di kandang kuda. Jadi kalau nak baca dia korek balik, dia baca. Of course lah kat situ ada taik kuda bau apa sebagainya. Jadi orang tahu kalau ada bau taik kuda tu dia mesti lepas baca Quran. Ada orang tertentu yang tahulah. Yang kita bersyukur pada tahun ini, pada masa ini tuan-tuan berada di rumah ya. Kita berada di sini Ustaz ya, kita boleh baca. Jom kita sambung di Turki sah. Di Turki. Kena bawa kita orang pergi Turki. Betul juga. Kena bawa sekali lagi tu ya. Okey, kita sambung ayat yang kelima, ayat ke-6 ya. Ayat ke-6 hingga ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 6 hingga 8 ini menjelaskan ya seruan kepada Nabi ya bagaimana nak menghadapi pada orang-orang yang degil ataupun yang kata bahawa saya ni tertutup hati kan, telinga saya ni ada sumbat, saya ni ada masalah lah, saya dengan awak ni ada barrier, cara awak faham, cara saya percaya hidup berbeza. Maka kata Allah mengajar pada Nabi, sesungguhnya aku ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bashar, manusia biasa, mislukum yuha, ya, seperti kamu yang diberikan wahyu bahawa mesejnya apa? Ilahukum ilahun wahid. Itulah yang diseru dan itulah yang kita perlu seru, yang kita perlu didik di dalam rumah kita, di dalam organisasi kita, bahawa Allah lah yang satu-satunya Ustaz ya, yang boleh menyembuhkan, yang memberi rezeki, yang kita kena jaga hak sebenar-benarnya Allah. Semua itu lambang kepada ilahun wahid, ya, perkara itu. Dan perkara yang kedua, sekali lagi dalam hal itu fastaqimu. Fastaqimu itu maksudnya ialah tetaplah kamu, daripada perkataan qama Ustaz ya. Maksudnya kenalah bangun, mestilah dirikan daripada kefahaman la ilaha illallah ataupun ilahun wahid tadi. Maksudnya tak mungkinlah ya, nanti kita akan ulang balik dalam surah yang sama, di mana ada orang yang dia cakap bahawa dia baca Quran ataupun dia cakap la ilaha illallah, dia berzikir, lepas tu dia tak nak bangun memperjuangkan sesuatu. Itu bukanlah apa yang Allah ajarkan kepada Nabi, yang diajarkan kepada para sahabat, yang diajarkan kepada kita. Bila makin lagi kita menyatakan Allah ini esa, kita akan istiqamah dan juga bangun. Yang kedua, dan yang ketiganya selalu minta ampun kepada Allah, istighfar. Apatah lagi kita di bulan Ramadan Ustaz ya. Waktu sahur itu memang masa terbaik untuk kita banyakkan istighfar. Sambil makan, sambil menunggu waktu habis sahur tersebut, kita istighfar. Maka rugi kepada orang-orang yang mensyirikkan pada Allah pada ayat yang ke-6. Allah beritahu begitu. Dan apakah ciri orang yang syirik itu, yang menyekutukan Allah? Banyak-banyak sifat yang ada, Allah beri highlight kepada alladzina la yu'tuna zakah. Zakat. Ya, ada perbincangan tentang mengapa zakat, bukan ke solat dia tak solat ke, dia tak apa sebagainya. Rupa-rupanya orang-orang yang mensyirikkan Allah, salah satu petandanya ialah dia tidak suka hartanya diambil dan diberikan. Ya, zakat dan juga akhirat, ya, kalau bukan zakat pun infak dan akhirat ni dua perkara yang bergandingan di dalam ayat ini, ya. Di mana kalau tuan-tuan yang berada di rumah, kita mudah untuk infak pada hari ini, kalau tak infak lagi kita cari ruang petang nanti, ataupun tuan-tuan yang ada ruang nak berwakaf, kita wakaf. Rupa-rupanya attitude, sikap itu adalah sikap orang yang amat percaya pada hari akhirat. Dan Allah cakap pada ayat yang ke-8, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka tidak akan putus ganjaran daripada Allah. Tak putus tu maksudnya apa tuan-tuan? Kalau hari ini tuan-tuan wakaf, maksudnya tuan-tuan infak hari ini, ganjaran jalan. Jalan sampailah ke mana? Sampai ke syurga, sampai akhirat nanti sampai ke syurga, tidak putus. Tetapi bagi orang-orang yang kufur, macam mana dia punya ceritanya, itu yang kita nak perhatikan, bagaimana Allah berhujah kembali ya kepada orang yang rasa macam tak payahlah kan, kita tak payahlah istiqamah ataupun bangun memperjuangkan kebenaran ataupun nak menyumbang membantu orang lain, tak payah
ya. Jadi ini Allah beritahu kepada kita agar jangan sampai kita menjadi orang yang sukar untuk memberi dan percaya pada hari akhirat. Dan sumber ini daripada mana? Macam mana nak lembutkan hati kita ini Ustaz ya? Salah satunya ialah daripada ayat nombor 2, tanzilum minar rahmanir rahim. Ya, itulah al-Quran yang diturunkan daripada yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kesan makin lagi kita baca al-Quran, kita makin penyayang, compassion, ya, kepada siapa? Kepada seluruh manusia, bukan sekadar orang Islam, bukan sekadar keluarga kita. Dan ar-Rahim, kita ini sayang kepada orang yang beriman, menyebabkan hati kita jadi lembut. Hati lembut tandanya ialah apa? Dua perkara, zakat ataupun infak, dan juga amat melihat kepada hari akhirat. Hati lembut menyebabkan kita nampak syurga tersebut, ya. Sebabnya kalau Ustaz kita melihat kepada ayat yang akan datang nanti, rupa-rupanya orang yang nak meninggal, waktu orang sedih kan, waktu dia nak hujung akhirnya itu, dia nampak syurga dan dia akan tersenyum, ya, sakit-sakit tapi dia tersenyum waktu orang lain sedih. Dan kita doakan agar Allahyarham Ustaz Ismail Kamus, ya, beliau mendapat senyuman melihat kepada balasan itu. Kita bersambung kembali sebentar lagi. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita melihat kepada surah Fussilat, yang bermaksud yang dijelaskan surah Makkiyah kategori Hawamim, yang memberi motivasi kepada Nabi pada kenabian ke-10. 10 Nabi sudah Nabi berdakwah. Inilah masa Nabi diancam untuk dibunuh. Dan kita bersyukur pada Allah SWT dengan perjuangan Nabi yang berhempas pulas pada tahun 581 Hijrah itu ataupun 581 Masihi, kita mendapat manfaat pada tahun 2020 Masihi, boleh menatap kepada Al-Quran dan dapat beriman tanpa perlu menumpahkan darah, tanpa diancam untuk dibunuh. Walaupun perkara itu mungkin berlaku di tempat lain seperti di Uighur, seperti di Palestin, di tempat-tempat lain, yang kita doakan sahabat kita di sana diberikan kekuatan dengan surah Fussilat. Dan kita mendoakan bagi ahli keluarga, tuan-tuan perempuan yang berada di rumah, semua di kalangan kita, ada yang sakit, ada yang ada masalah, diberikan kemudahan, ya, diberikan kemudahan, kerana Al-Quran ini memberikan keberkatan yang tersendiri bagi siapa yang mencintainya. Pada kali ini kita ingin menyambung pada ayat 9 hingga 13, ya, 9 hingga 13. Bagi tuan-tuan yang sedang mengikuti, pastikan dengar elok-elok pada hari ini, ya, pasal hari ini ada soalan kuis yang terakhir, ya, soalan tajwid, soalan tadabbur, dan sudah pastinya kita nak melihat apakah cara Allah mengajar Nabi, ya, menguatkan Nabi dan juga berhujah kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang ingin membunuh Nabi. Ya, inilah pelajaran, namanya Fussilat. Kita mula dengan ayat 9 hingga 13 dipimpin oleh Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya nak respon sikit soalan daripada komen daripada Facebook kita, iaitu apa ni, Kerai TZE. Payah nak sebut Ustaz. Oh, okey. Dia bertanya soalan, Ustaz, boleh ke Ustaz baca Quran tu wakaf berhenti pada tempat-tempat yang saya boleh agak. Boleh agak. Jadi maka saya jawab begini. Dalam Al-Quran di sana kita belajar ilmu al-waqfu wal ibtida'. Wakaf dan ibtida'. Wakaf kita memberhentikan ayat itu di akhir kalimah. Kemudian kita ibtida', nak mulakan balik. Maka di sana bahasa Arab ni dia ada kaedah-kaedah dia. Contoh kalau orang belajar bahasa Arab, dia ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, maka ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada fa'il dan sebagainya. Maka bila kita baca, kita tak boleh baca ikut suka. Maksudnya kita berhenti mana tempat yang kita nak suka. Kerana kadang-kadang berhenti tempat yang salah boleh membawa makna kefahaman yang salah. Kerana kita kena faham, kita belajar ilmu tajwid untuk memelihara huruf sehingga memelihara kalimah tu betul kita sebut. Alhamdu, jangan baca alhamdu, maka kalimah tu kita belajar tajwid betul huruf dan sebagainya, nak betul kalimah huruf. Belajar ilmu waqaf tidak untuk memelihara ayat-ayat Al-Quran. Okey, kerana Allah Taala dia berkehendak, ada murad dia, ada apa yang Allah Taala nak sampaikan kepada kita, mesejnya. Maka kalau kita baca berhenti tempat tak betul, kemudian mula balik tempat tak betul, maka kita telah mengubah mesej Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat orang ubah Quran ni golongan-golongan tertentu saja mengubah Quran yang dengki. Rupanya kita
kalau baca tempat berhenti tak kena, ambil tak kena, boleh juga mengubah maksud ayat dan sebagainya. Walaupun kita tidak berniat untuk melakukan demikian, maka itulah ilmu wakaf ibtida', tempat berhenti dan ambil semula. Bagaimana bukan semua boleh kita berhenti dan teruskan, bukan semua untuk kita berhenti untuk undur dan sebagainya. Maka kita benda ni kena lebih mendalami lagi lah. Saya cadangkan untuk Quran time, ambil satu pensel. Okay, kita banyak surah yang akan kita tadabbur lagi selepas ni. Tempat wakaf itu mungkin itu bergantung kepada nafas masing-masing. Kerana saya juga nak meraihkan kepada penonton. Tapi cara nak mengambilnya, tempat nak ambil tu penting juga. Bagaimana kita nak mulakan kembali, kita boleh tandakan dengan pensel. Mudah-mudahan kita dapat membiasakan diri dengan wakaf dan juga di tempat yang tidak ada nombor ayat dan sebagainya. Ataupun kalau ada mushaf wakaf ibtida' itu ya, mungkin bagus. membantu kan. Kita ada jual mushaf wakaf ibtida' untuk membantu kita memudahkan untuk membaca Al-Quran. Okey, baik, kita teruskan kembali. Jadi satu lagi komen Ustaz ya. Ada yang kata Nur Aizatul, alhamdulillah sejak awal Quran Time bersiaran masa awal-awal PKP, mak abah sentiasa ikut siaran langsung sambil buat ketupat palas. Sambil mendengar Quran Ustaz Double T. Maksudnya daun palas tu nanti akan hantar sikitlah. Hantar sini sikit ya. Baik, kita teruskan Ustaz ayat yang 9 hingga 13. Okey, sama-sama ayat 9 hingga ayat ke-13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 9 hingga 13 ini adalah penerangan lanjut ya, seperti mana dalam ayat yang ke-6 tadi Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan aku ini manusia biasa diberikan wahyu untuk la ilaha illallah, Allah itu esa, dan bangkit istiqamah dan minta ampun kekurangan jika saya ini tidak mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat yang kita baca sebentar tadi 9 hingga 13
adalah penerangan lanjut, ya. Allah menyatakan innakum latakfurun, adakah kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi pada dua masa dan menjadikan padanya seteru ataupun sebagai pencabar, ya. Andada itu maksud pencabar. Contohnya macam mana apabila letakkan berhala, ya, apabila ada tuhan lain. Kalau zaman sekarang ustaznya, andada itu bukan sekadar berhala yang patung batu itu, tetapi mungkin waktu solat sepatutnya pukul 1.30, tetapi kerana ada bola maka 2.30 baru solat, ataupun kerana meeting sibuk sangat, banyak sale yang berlaku lepas dah habis PKP, datang sale balik semula, nak cope up balik dengan kesibukan itu, akhirnya masa Allah panggil pada pukul 1.30 itu digantikan dengan satu pencabar lain, iaitu sale person. Ya, sale yang sedang berlaku, jualan itu juga adalah andada. Allah kata bahawa Allah yang berkuasa mencipta daripada kosong. Khalaqa itu maksudnya daripada kosong jadi sesuatu asasnya. Jadi zalika rabbul alamin, ini Tuhan sekalian alam, mengapa kamu kufur? Ini Allah tanya kepada orang-orang musyrik pada waktu itu, juga penerangan ataupun peringatan untuk saya pada tahun 2020. Pada ayat yang ke-10 ini Allah nyatakan dia menciptakan fiha rawasiya min fawqiha. Menarik ustaz ya, istilah kat sini Allah menjadikan gunung itu daripada atas. Rupanya bercakap tentang gunung ini, gunung ni bukan datang daripada bawah ustaz, dia datang daripada atas. Ya, seperti mana juga besi dalam surah Al-Hadid datang daripada atas, gunung juga daripada atas. Ini kita kena tanyalah pada pakar-pakar antropologi ke, ya, tentang penciptaan alam, ya. Fizik akan mengkaji tentang Big Bang Theory, akan melihat kepada bagaimana proses ini, ya. Dan wa baraka fiha, diberikan barakah dan juga dijadikan makanan-makanan, ya, yang ada di bumi ini dalam 4 masa, sawa al-lisailin, dengan tepat. Ini jawapan kepada orang yang ada soalan, yang bertanya-tanya, yang memerlukan. Ada beberapa maksud. Satu, orang yang memerlukan, maksudnya kita perlukan rezeki daripada Allah, makanan dan sebagainya. Dan juga orang yang tertanya-tanya, sebenarnya gunung ini datang daripada mana? Ya, yang kaji tentang struktur alam dan sebagainya, kita tertanya, adakah dulu tak ada gunung, lepas tu pasal himpit-himpit jadi gunung ke? Rupa-rupanya jawapan daripada Allah SWT, dia datang daripada atas. Ya, prosesnya macam mana? Pada ayat 11 itu dinyatakan tsummastawa ilas sama, ya, kemudian Allah pergi kepada langit, wahia dukhan, asalnya itu adalah asap, kemudian dicakapkan kepada bumi, datanglah bersama-sama, ya. Langit dengan bumi itu, okey, sila datang bersama. Maka Allah bagi pilihan sama ada secara sukarela ataupun terpaksa. Jawapan mereka itu amat menarik, ya, pada ayat 11 itu, iaitu kami datang dengan bukan karha tetapi dengan tau'an, ta'i'in. Apakah mesej yang nak disampaikan kepada saya, pada orang-orang yang mendengar ayat ini? Pada waktu itu ada seorang sahabat namanya Utbah bin Rabi'ah, musyrik. Dia sebenarnya mula-mula ada Uqbah ini dia pergi jerut leher Nabi, tak jalan juga. Datang Utbah pula. Utbah nak nego dengan Nabi. Janganlah kamu berdakwah, kan. Kau nak apa? Kan? Nak kaya kita boleh bagi kaya, kamu nak pangkat kita boleh bagi pangkat, nak berapa? Perempuan 10, 20, kami boleh khususkan. Utbah dah habis cakap, Nabi cakap, habis. Nabi baca ayat 1 hingga ayat 13. Apa yang berlaku lepas itu tuan-tuan? Utbah terdiam. Utbah suruh Nabi tutup, tak tahan dah, ya, pasal ayat ni terlampau powerful bagi dia. Dan lepas itu dia balik ke rumah, beberapa hari tidak berjumpa kawan-kawannya pasal dia terkenang-kenang pada ayat ini 1 hingga 13. Dan bila orang cari dia, orang bertanya pada dia apa yang berlaku, dia kata sebenarnya ikutlah Nabi. Dia tak beriman lagi, tapi dia kata dia cakap tu memang betul. Nak bercerita tentang apa yang kita baca pada hari ini tuan-tuan, adalah ayat yang bagi seorang musyrik yang memang pandai bercakap, berkata-kata pada zaman Makkiyah itu, pada zaman Mekah, tetapi terdiam. Kerana apa? Kerana isi yang ada ini, cuba tuan-tuan bayangkan macam mana pula boleh tahu tentang bumi ini 2 masa, 4 masa tadi itu. Penciptaan ini kena belajar master PhD pun tak semestinya tahu tentang asal usul bumi ini. Ya, dak menceritakan bahawa kalau tadi bumi dan juga langit ini bertemu secara ta'ah, secara sukarela, segan kita duduk dekat bumi. Kalau kita sembahyang macam terpaksa, kan. Ya, bagi adik-adik yang tengah mengikuti sekarang ni baca Quran, ya, ayah suruh baca Quran, dengar Quran time, alamak terpaksalah abah, kan. Kita kena ingat bahawa bumi dan langit diberi pilihan terpaksa ke ataupun sukarela. Mereka sukarela
mengikut peraturan Allah. Moga-moga kita adalah keluarga tuan-tuan yang berada di depan kaca TV sekarang adalah yang mencontohi kepada langit dan bumi yang hadir secara sukarela. Pada ayat yang ke-12 disambung lagi tentang peristiwa langit pula, macam mana diciptakan dalam 2 masa, ya. Bumi 4 masa, langit 2 masa. Diskusi ulama maksudnya bumi ini diberikan lebih masa kerana ada banyak rahsia di bumi ini ustaz, ya, yang perlu kita fahami, ya. Pasal ada orang kata, dulu saya di luar negara dulu ketika saya belajar engineering ustaz, ya. Tahun akhir saya dengan NASA ialah kena cari projek macam mana nak hidup dekat Marikh. Buat akhirnya kita dapat kalau nak hidup 3 bulan sekitar 30 orang dekat Marikh, dia punya perbelanjaannya berjuta-juta USD. Ya, nak ceritanya apa, bahawa mereka mungkin tak baca surah Fusilat, sebenarnya yang paling subur untuk manusia hidup Allah dah ciptakannya di sini, di bumi ini 4 masa. Langit itu 2 masa saja. Kerana apa? Kerana banyak barakah yang ada. Dan kalau saya tahu, saya pun tak tahu waktu tu kan, bila dah tadabbur ni baru saya tahu, oh rupanya jawapannya dah ada kan. Rugi je buat kajian itu, banyak NASA spend belanjakan pasal mereka rasakan macam bumi ni macam dah ramai sangat orang, jomlah kita pergi ke planet lain. Padahal sebenarnya ada satu lagi daerah namanya akhirat yang perlu kita lebih bersedia. Dan sebabnya pada ayat yang 13, 14 dan juga 13 lah akhir kita baca tadi ustaz, ya. Kalau semua kehebatan ini tidak menyebabkan seseorang itu mengambil pelajaran, rugi kan, rugi kepada orang tersebut. Itu sebabnya kata Allah SWT kepada Nabi, nanti akan diazab seperti kaum Samud. Dan kalau ayat yang 14 15 ini azab kepada kaum lain. Jom kita baca untuk kita memahami macam mana Allah berhujah itu. Hujahnya itu yang menyebabkan Utbah bin Rabi'ah tadi itu memang flat kan, balik dia murung pasal apa, ya Allah. Jom Ustaz kita sambung 14 hingga 18. Sambung kembali ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita membaca Al-Quran ini, melakukan solat, infak ni, Allah Taala sifatkan mereka ini sebagai sedang melakukan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Sebagaimana Ustaz sebut, buat sales. Kadang-kadang kita tinggal agama, tinggal solat untuk kita nak buat sale, nak meeting dan sebagainya. Allah Taala sebut dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mendirikan solat, mereka menafkahkan harta yang diberikan kepada mereka dalam keadaan terang-terangan ataupun sembunyi. Mereka ini sebenarnya mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi. 3 perkara yang tidak akan rugi apabila kita berurus niaga dengan Quran, Allah Subhanahu solat Wa Taala dan juga infak ustaz, ya. Jadi pada bos-bos yang sedang mendengar sekarang ini, kalau rasanya tak nak rugi ke depan, kena pastikan staffnya buat 3 perkara ni. Ya, pasal apa? Pasal kalau Allah dah bantu dengan ketenangan, Allah dah bantu dengan bantuan dengan solat, ya. Baik Ustaz, kita sambung. So, kita baca ayat Allah Subhanahu Taala daripada ayat yang ke seterusnya 14 hingga 18. 14 hingga 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات
لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. Surahul Azim, itulah ayat 14 hingga 18. Allah membawakan kepada kita tentang azab yang seterusnya kepada kaum Ad, ya. Maksudnya apabila salah satu yang diberikan kepada orang terdahulu adalah pada ayat yang ke-16, rihan sarsara. Ustaz, ya. Ingatkan hanya yang panas sahaja, ya, tapi rupanya Allah menghantar angin yang amat sejuk. Ya, rupa-rupanya angin yang amat sejuk ini dia memang sakit, ya, dalam masa 8-9 hari ini yang berlaku pada umat terdahulu habis, ya. Kalau Ustaz pernah pergi ke tempat bersalji ke Ustaz ni, kalau terlampau sejuk sangat tu, ini jari ni pun boleh patah ni, istilahnya frostbite, ya. Nak buka paip, ambil wuduk tu air batu keluar, ya. Jadi ini adalah azab kepada orang yang mengatakan siapa lebih kuat daripada kami. Padahal sebenarnya Allah dah beritahu tadi, yang kuat yang menjadikan alam ini, tengok kan, boleh ke jadikan alam ini. Jadi ini adalah mesej kepada kita semua tuan-tuan, bahawa kita menanam keimanan pada Allah ini. Kalau tanda kita beriman pada Allah, Allah ini maha kuat, tandanya ialah Allah itu esa, satu. Yang keduanya, kita kena berjuang, ya, betul-betul. Itulah 3 perkara yang kita boleh ambil, ya, secara ringkas pada hujung ini, ya, sebagai kesimpulan kita pada surah Fussilat bahagian yang pertama. Yang pertama, daripada ayat nombor 3. Sebentar tadi kita belajar dalami bahasa Arab untuk lebih mendapat manfaat Quran. Inilah resolusi kita pada hari ini, insya-Allah, ya. Belajar bahasa Arab untuk dapat lebih banyak Quran. Paling kurang pun Quran time ini kita belajar sedikit-sedikit untuk kita menghargai Quran yang akan menyebabkan kita lebih mengetahui. Yang pertama. Yang kedua, dekati Allah, kerana Allah lah sumber rezeki, ya. Sudah sediakan sejak awal lagi, sejak penciptaan bumi lagi sudah ada rezeki. Dan yang ketiga ialah iman dengan bukti yang sedia ada. Jangan minta pelik-pelik, ya. Pasal mereka nanti minta malaikat lah, apalah, tanya siapa lebih kuat. Sebenarnya dah ini semua ni dah memang ajaib betul dah untuk kita imankan bersama. Mari kita sama-sama Ustaz berdoa agar kita jadi orang yang jauh daripada syirik dan jauh daripada orang yang lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar fi syahril karim. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar fi syahril karim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma harrim wujuhana 'alan nar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah kau biarkan kami dipenuhi dengan dosa kecuali Engkau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kepada ibu bapa kami dan tuan-tuan guru kami yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Himpunkanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah amalan-amalan mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat persemadian mereka salah satu daripada taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Ya Allah, sempurna bulan Ramadan al-Mubarak ini, ya Allah. Senaraikanlah kami, ya Allah, di kalangan hamba-hamba-Mu yang berjaya dibebaskan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, haramkanlah wajah kami atas neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, haramkanlah wajah kami, ya Allah, di atas neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah.
Ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan salah silap kami ini, Ya Allah. Terimakanlah akan amalan kami di bulan Ramadan ini, Ya Allah. Ya Allah, terimakanlah amalan puasa kami, bacaan Al-Quran kami, qiyam kami, seluruh amalan soleh kami di bulan Ramadan ini, Ya Allah. Jadikanlah ianya sebagai memberatkan timbangan mizan kebaikan kami di hari akhirat kelak, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah doa agar kita terus bersama dengan Al-Quran. Sebentar tadi surah Fussilat bahagian yang pertama, dan kita ada soalan kuis untuk memastikan tuan-tuan dapat kumpulkan 5-5 dan hantar dan menang insya-Allah. Soalan tajwid Ustaz, silakan. Okey, untuk soalan tajwid boleh perhatikan di skrin kita. Sila berikan 4 contoh hukum mak badal. Sila berikan 4 contoh hukum mak badal dalam surah Fussilat ayat yang kita baca pada hari ini. Itu soalan tajwid, dan soalan tadabbur kita saksikan ya bersama-sama. Apakah soalan tadabbur hari ini? Nyatakan senarai surah Hawamim dan apakah persamaan di antara ketujuh surah tersebut. Ya, itu soalan tadabbur kita pada hari ini, dan kita doakan agar tuan-tuan dapat berjaya ya belajar dan merasai kemanisan daripada Al-Quran ini. Kita ingin kongsikan kemanisan ini bersama dengan lebih ramai lagi. Tanzilan minar rahmanir rahim ini kita ingin kongsikan seperti mana Nabi berjuang kongsikan. Tuan-tuan boleh kongsikan macam mana, sama ada tuan-tuan kongsikan Quran Time ini, program-program Quran kepada kawan satu. Yang keduanya, kita ada program World Quran Hour pada 13 Mei ya, pada 20 Ramadan nanti. Tuan-tuan war-warkan kepada pejabat tuan-tuan, keluarga, anak saudara semuanya, maklumkan 13 Mei pada jam 12 tengah hari. Masa Quran Time ini sama ya. Jadi tak ada berbeza. Cuma di Facebook nanti kita akan bersiaran awal jam 11.30 Ustaz ya. 11.30 je kita dah ada dah. Kita bersama dengan semua. Insya-Allah kita datangkan juga, kita conference dengan wakil daripada Indonesia, daripada Singapura, Brunei, seluruh dunia insya-Allah. Dan inilah kempen agar kita dapat berkongsi. Selain daripada itu, untuk kita terus berkongsi dalam program wakaf kita, bagi tuan-tuan yang ada kesempatan ingin terus berkongsi agar ramai lagi dapat memegang mushaf. Macam tadi pegang mushaf kena korek kandang kuda Ustaz ya. Sekarang ini kalau boleh kita bawa ke hospital. Tuan-tuan yang sudi, yang ada bersama, boleh ya menyumbang di nombor yang tertera di atas skrin, ataupun kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh sahaja menghubungi 019-380-3635, 019-380-3635. Mana tahu tuan-tuan ada soalan ke ataupun pertanyaan ya, jangan hubungi TV Al-Hijrah ya, hubungi nombor tersebut agar tuan-tuan lebih mudah. Kita ingin berkongsi terus menerus ya, agar kalau tuan-tuan tertinggal program ini pada kali ini, tuan-tuan boleh beritahu pada kawan. 10 malam nanti siaran ulangan, dan siaran seterusnya pada masa yang sama hari esok surah Fussilat bahagian yang kedua. Kita akan bertemu lagi. Sebentar nanti kita ada tazkirah special ya, istimewa daripada Piu Rozi, kehebatan sabar dan syukur. Amat penting untuk kita tahu di bulan Ramadan ini. Kita bersambung lagi sebentar lagi. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.